Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, selamat datang ke YouTube channel Nur Aminah Umar. Dalam video kali ini, kita akan bercakap tentang perkara yang berkaitan tentang benchmark. Jadi kepada tuan dan puan yang pertama kali melayari video ini, melayari channel YouTube ini, nama saya Nur Aminah Umar. Saya merupakan seorang business advisor, trainer dan juga speaker yang bercakap dalam konteks pengurusan bisnes kecil. Baik, untuk itu tuan dan puan, dalam video ini seperti yang saya maklumkan tadi, kita akan melihat tiga perkara ataupun tiga jenis yang biasa kita sebagai usahawan, terutama di peringkat SME, penting untuk menjalankan satu aktiviti ataupun satu proses benchmarking, iaitu penanda aras. Baik, tuan dan puan, dalam setiap jenis perniagaan atau setiap jenis bisnes, kita ada satu aktiviti yang perlu kita tetapkan atau yang perlu kita jalankan, iaitu menentukan dan meletakkan satu penanda aras kepada apa yang kita lakukan. Bermakna kita mesti ada, kalau dalam konteks individu, kita sebut ada role model. Siapakah role model kita? Katakanlah sebagai contoh, sebagai seorang pelakon ataupun mungkin seorang penyanyi, individu berkenaan biasanya ada satu role model yang diletakkan, tetapi ia tidak bermakna keseluruhan daripada model itu yang dia akan ambil. Mungkin ada beberapa bahagian tertentu dan bahagian penting yang dia akan pilih untuk role model tadi. Baik, sama dalam keadaan bisnes dan juga syarikat perniagaan kita, tuan dan puan, kita ada satu benchmark di mana kita ada satu penanda aras yang kita letakkan siapa ataupun syarikat yang macam mana yang dalam industri berkenaan yang ingin kita contohi. Dan apabila kita ambil syarikat lain untuk jadi benchmark, syarikat itu mestilah mempunyai credibility dan kebolehan dalam kriteria benchmarking itu lebih tinggi daripada keadaan dalam industri yang biasa. Baik, kita ambil contoh sebab kita hanya mahu berbincang tentang tiga perkara ataupun tiga kriteria untuk benchmarking yang kita boleh buat. Salah satunya adalah kita dalam keadaan untuk kita benchmark ini, tuan dan puan, kita boleh buat dalam dua keadaan, iaitu sama ada secara internal atau secara eksternal. Bermakna proses menanda aras ini kita boleh bandingkan atau kita boleh benchmark secara internal, iaitu dalam keadaan apa yang ada dalam syarikat itu. Mungkin benchmarking itu berbentuk tentang proses. Yang pertama berbentuk proses. Mungkin secara internal kita bandingkan di antara satu unit dengan satu unit yang lain dari segi prosesnya. Tetapi kalau kita kata kita buat benchmark secara eksternal, kita membandingkan proses yang ada dalam syarikat kita itu dengan proses yang ada dalam syarikat lain yang kita sudah pilih sebagai satu pilihan untuk menanda aras dalam aktiviti atau proses tadi. Jadi kebiasaannya, tuan dan puan, kita tidak dapat untuk buat benchmark itu secara keseluruhan dengan satu syarikat atau satu entiti sebagai penanda arah. Mungkin ada 2-3. Walau bagaimanapun dalam konteks proses sahaja kita mungkin pilih satu. Jadi beberapa proses yang terlibat termasuklah mungkin dalam proses pengurusan, dalam proses pembentukan SOP ataupun dalam proses pengurusan kewangan atau dalam proses pengurusan bakat, talent management. Jadi mungkin bagi setiap kriteria yang kita ingin benchmark tadi, kita mempunyai nama-nama syarikat yang berbeza ataupun nama entiti yang berbeza untuk kita jalankan untuk kita jalankan proses menanda aras itu tadi. Itu yang pertama, iaitu dengan melihat proses sebagai satu kriteria untuk kita benchmark. Yang kedua, tuan dan puan, ialah tentang business strategi, plan ataupun modelnya. Kita benchmarkkan. Jadi katalah kita merupakan sebuah syarikat yang menawarkan servis videografi dan fotografi, katalah. Jadi bila kita tanya, adakah sebarang syarikat yang dijadikan sebagai benchmark kepada pencapaian syarikat kita sekarang, kepada direction ataupun kepada apa yang kita nak capai untuk syarikat kita. Jadi mungkin benchmark kita itu adalah berdasarkan kepada business modelnya. Jadi dalam segi proses mungkin benchmark kita dengan syarikat lain, tetapi dari segi business model, dari segi plan, dari segi strategi, mungkin kita ada syarikat lain yang kita jadikan sebagai benchmark itu. Itu apabila kita buat benchmarking secara eksternal. Okey, seterusnya yang ketiga, tuan dan puan, kita juga mungkin mengambil kriteria hasil ataupun output sebagai benchmark. Contoh output termasuklah pencapaian dari segi kewangan, pencapaian dari segi productivity, mungkin pencapaian kalau dari segi kewangan itu dia ada banyak lagi item-item lain yang kita mahu lihat, mungkin dari segi peratusan keuntungan ataupun peratusan gross profit ataupun dari segi
liquidity syarikat tersebut ataupun dari segi productivity yang ada dalam syarikat itu. Jadi 3 kriteria ini, sama ada kita mahu benchmark dari segi proses, dari segi strategi, plan atau business model, ataupun kita mahu letakkan benchmark kita itu sebagai output ataupun hasil. Jadi yang ketiga-tiga ini adalah antara cara yang kita boleh setkan untuk kita benchmark apa yang kita buat. Jadi katakanlah kita sebuah syarikat catering, sebuah syarikat catering, tapi syarikat kita lebih fokus kepada hanya memberi servis kepada corporate sahaja. Kita punya syarikat tu, ambil contoh sebuah syarikat corporate caterer. Jadi kita tanya kepada diri kita, apakah ada syarikat-syarikat tertentu yang mungkin berbentuk lokal di Malaysia yang menjalankan perniagaan yang lebih kurang sama dan lebih baik ataupun lebih maju daripada kita yang kita mahu jadikan benchmark. Bermakna kita di tahap sekarang, syarikat benchmark itu sudah lebih tinggi daripada kita dan kita mahu mencapai satu aras yang kita tetapkan, sama ada sama ataupun lebih. Ada juga syarikat-syarikat yang mengambil kira syarikat dengan industri yang sama tetapi di luar negara, tapi mengekalkan beberapa culture dan budaya tertentu. Jadi mungkin sekiranya kita di Malaysia, kita mengambil kira budaya Asia. Mungkin kita punya syarikat yang kita nak benchmark tadi tu mungkin di Singapura sebagai contoh. Jadi sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang ketua ataupun sebagai seorang pendiri bisnes ini, kita mestilah ada satu aktiviti ataupun rancangan yang kita buat itu, termasuk di dalamnya adalah dengan aktiviti benchmarking. Maksudnya meletakkan satu penanda aras kepada pencapaian syarikat kita. Dan tanda aras ini ataupun kriteria yang kita pilih itu sama ada kita benchmark dengan proses, kita benchmark dengan strategi, model plan ataupun business modelnya, ataupun kita benchmarkkan dengan kriteria output ataupun hasil perniagaan itu, mungkin dia berubah dari masa ke masa. Jadi kebiasaannya sekitar 2 ke 3 tahun, kebanyakan syarikat akan review semula, akan lihat semula apakah penanda aras sedia ada itu perlu ditukar. Maksudnya ditingkatkan lagi. Jadi syarikat kita akan terus berkembang dan dapat move on apabila kita letakkan aktiviti dan proses benchmarking ini sebahagian daripada pelan rancangan kita dalam setahun. Jadi untuk itu tuan dan puan, sekian untuk video kali ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa klik subscribe untuk channel Nur Aminah Omar supaya kita dapat lagi meneruskan perkongsian banyak video-video tentang pengurusan perniagaan SME yang akan datang. Baik, kita jumpa lagi dalam video akan datang.